والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اشرح لي صدري ويسر لي أمري اللهم إني أعوذ بك قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. ويشترط لصحة الصلاة معرفة دخول الوقت بيقين أو اجتهاد أو غلبة ظن، فإن صلى مع الشك لم تصح صلاته. ويشترط أيضا معرفة القبلة، ويجب ستر العورة بساتر طاهر مباح، ويجب رفع النجاسة من الثوب والبدن والمكان، ويجب على القادر أن يصلي فرضا قائما. Ini sambung kajian menggunakan kitab Al-Bulughul Taliyah, syarah bagi Ar-Risalah Al-Jami'ah. Jadi masih lagi di dalam perbahasan syarat sah solat. Jadi dalam bab solat ada syarat-syarat sah solat dan ada syarat-syarat wajib solat. Di perbicaraan kita ni pada syarat-syarat sah solat. Jadi kita dah baca beberapa syarat dan masih berbaki beberapa syarat lagi yang tak sempat kita habiskan. Dan hari itu kita tak sebutkan apa makna syarat. Ada disebut di depan, tapi ada satu takrif syarat. Apakah takrif syarat? Tapi ada satu takrif lagi yang lebih mudah. Antum ambil takrif ni dulu. Kami ambil takrif ni dulu, yaitu ma tatawaqqafu sihhatu syai' alaihi wa laysa juz'an minhu. Ma tatawaqqafu sihhatu syai' wa laysa juz'an minhu. Ma tatawaqqafu sihhatu syai' alaihi wa laysa juz'an minhu. Ini takrif ni agak mudah. Ibnu Qasim Al-Ghazzi pun ketika mensyarahkan matan Abi Syuja, dia datangkan takrif ni. Dia datangkan takrif ni. Cuma Syekh Ibnu Qasim sebut ma tatawaqqafu sihhatus solah. Tapi itu sebab khusus pada solat, jadi disebut solat lah. Jadi kita nak umumkan lagi, dia sebut syai'. Ma tatawaqqafu sihhatu syai'i alaihi wa laysa juz'an minhu. Apa yang terhenti sah sesuatu tu atasnya. Apa yang terhenti sah sesuatu tu atasnya. Ataupun barang yang terhenti sah sesuatu tu atas barang tersebut. Dan walaysa, dan bukanlah barang tersebut, benda tu, juz'an minhu, satu juzuk daripada syai' itu. Jadi solat ni apa? Jadi kita nak tahu apa itu solat, kita berhajat kepada takrif. Kita berhajat kepada takrif. Bila kita tahu dapat takrif, maka kita dapat tasawur apa itu solat. Nak tasawur apakah solat. Ini yang tujuan kita mengaji dalam mantik. Kita ada mengaji takrif, bab takrifat. Nanti akan masuklah minggu ni insya-Allah, besok. Apa tu takrif? Nak buat takrif. Jadi nak buat takrif ni berhajat kepada dia punya mabadi', iaitu kuliyatul khams, al-kuliyatul khams.
faslun, jinsun, nau, khasah dengan aradun am. Ini al-kulliyatul khams. Tujuan dia nak pergi ke sini ya. Maqasid tasawwur ni iaitu ta'rifat. Dan dengan ta'rifat ni lah kita dapat tasawurkan apa maudhu' mubtada' tu ataupun mahmul dia, dan juga mahmul dia itu khabar. Nak sampai kepada tasdiq. Baik. Jadi dengan takrif kita dapat kenal sesuatu benda tu. Jadi kita nak tahu solat, berhajat pada takrif dia lah. Apa dia solat? Iaitu aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir wa muhtatamatun bit taslim bi syara'ita makhsusatin. Iaitu beberapa perkataan dan beberapa perbuatan yang dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam, dengan syarat-syarat yang tertentu. Syarat yang tertentu tu bukan daripada takrif. Baik. Jadi itu solat. Solat tu yang itulah beberapa perkataan merujuk kepada rukun qauli dan beberapa perbuatan merujuk kepada rukun fi'li. Yang mana semua ni dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Tapi dalam nak sah benda ni, nak sah solat ni, kita terhenti juga ke atas sesuatu benda. Tetapi suatu benda tersebut bukan daripada solat. Kita nak sah solat mestilah menghadap kiblat. Tapi kiblat bukan satu juzuk daripada solat. Dia bukan hakikat solat. Hakikat solat tadi kita sebut takrif dia tu. Tapi nak sah dia mesti kena menghadap kiblat. Mesti kena berwudu. Nak sah dia mesti ada wudu, mesti menghadap kiblat, mesti tutup aurat. Itu semua dipanggil syarat. Sebab nak sah benda ni, syai' ni, itu solat tu. Di sini kita di tempat perbincangan kita solat, mestilah terhenti di atas benda tersebut. Adanya benda tersebut, iaitu yang dinamakan sebagai syarat. Ma tatawaqqafu sihhati syai'. Solat tu kat sini pembicaraan kita alaihi alama. Dan dia bukan satu juzuk daripada sesuatu tersebut. Itu dinamakan sebagai syarat. Itu membezakan dia dengan rukun. Adapun rukun ma tatawaqqafu sihhatu syai' alaihi juga, tapi wa huwa juz'un minhu. Tapi ia barang itu merupakan satu juzuk daripada syai' itu. Syarat dia bukan. Itu beza rukun dengan syarat. Itu takrif yang agak mudah sikit. Adapun kalau tengok dalam ni muka 141 tu, itu antara salah satu takrif yang masyhur. Mengaji dalam usul fiqh pun disebut takrif ni. Amma yalzamu min adamihil adam wala yalzamu min wujudihi wujudun wala adamu li dzatihi. Kan susah sikit tu. Untuk awal mula berhajat kepada tafsir. Nak teranglah, kena syarahkan apa perkataan ma yalzamu min adamihil adam wala yalzamu min wujudihi wujudun wala adamu li dzatihi. Dia pun tolong banyak dah kat dalam tu. Tapi tak apa, ni kita simpan dulu. Simpan dulu, nanti dekat Safinah nanti kita tengok. Pun bawa datangkan takrif ni. Mana bagi datangkan takrif yang lebih mudah sedikit. Tapi apa ingatkanlah, takut nak lupa. Cakap nanti kat Safinah lah. Tak sebut. Ni apa ingatkan nanti. Baik. Jadi di sini disebut beberapa syarat lah. Disebut beberapa syarat dalam 5 syarat lebih kurang. Yang pertama dia kata wa yushtaratu li sihhatis shalah ma'rifatu dukhulil waqt. Disyaratkan untuk sah solat itu mengetahui masuknya waktu. Dan martabat tentang mengetahui masuk waktu ni ada 3 kita sebutkan. Martabatul ula apa ni? Ma'rifatu dukhulil waqti bi nafsihi. Dia tahu sendiri. Setengah kita sebut al-ilmu bi nafsihi. Apa ni, dia tahu dengan sendiri dia. Seperti dia duduk di apa ni, salah saya nama duduk di pantai ataupun di padang pasir, dia nampak sini terbenam matahari dan sebagainya. Jadi dia tahu dah dengan yakin. Dan seumpamanya juga ikhbar thiqah. Pengkhabaran seorang yang thiqah tentang masuknya waktu. Dan dia bagi tahu pun daripada ilmu. Bukannya tahu daripada ijtihad, daripada ilmu.
Yang kedua, zon. Martabat al-martabatus tsaniyah, dia tahu masuk waktu dengan zon. Zannu dukhulil waqti, tapi bil ijtihad. Zon masuk waktu dengan jalan ijtihad. Maknanya kena ada ijtihad dululah. Ijtihad, dan daripada ijtihad ni dah datangnya zon tadi. Zon masuk waktu. Adapun ijtihad tapi tak ada juga zon, walaupun zon masuk waktu, tak dikira. Tak boleh juga dia solat. Waktu tu dia kena berpindah lah. Dia kena berpindah kepada martabat yang lain. Martabat yang ketiga. Martabat yang ketiga yang ni taklid. Taklid. Orang yang berijtihad. Kita dah tak tahu, tak boleh martabat ni, tak boleh martabat ni, tak boleh. Yang ketiga sekali adalah taklid. Kita taklidkan orang yang mampu untuk berijtihad. Dia ijtihad, dia tahu. Kita tak boleh. So kita taklid dia. Itu yang pertama. Jadi ada permasalahan masalah solat berserta dengan syak. Itu kita dah baca dah. Kemudian wa yushtaratu aidan ma'rifatul qiblah, disyaratkan juga mengetahui arah kiblat. Mengetahui arah kiblat. Dan disyaratkan juga kita menghadap ke ain kiblat. Menghadap kiblat itu menghadap ain kiblat. Sama ada secara yakin ataupun secara zon. Secara yakin dengan kita melihat sendiri Kaabah, ataupun dengan kita menyentuh Kaabah. Kalau duduk dekat lah. Tapi kalau duduk jauh, itu dengan zon. Dengan zon, kuat sangka kita sekarang ni menghadap betul ke ke Kaabah, ain Kaabah. Dalam mazhab kita menghadap ain Kaabah secara yakin ataupun secara zon. Yakinan atau zonan. Mazhab lain kata arah. Itu agak mudah sikit. Dan juga yang ketiga, wajibu satrul aurati bisatirin tahirin mubahin. Dan wajib untuk sah solat tu menutup aurat dengan satir, dengan satu penutup, dengan ataupun pakaian yang tahir, yang suci, lagi mubah. Perkataan mubah di sini pun kita dah jawab dah. Musannif jawab dah, kita dah baca dah. Kenapa dia datangkan perkataan mubah? Sebenarnya muktamad dalam mazhab kita tidak syarat pakaian tu mubah. Hatta kalau pakaian yang haram sekalipun solat dia sah, tetapi ma'al ismi, berserta dengan dosa. Dan yang keempat dan yang kelima, yang ni kita tak baca, berhenti di sini. Kita sambung. Kata musannif rahimahullah, dan wajib wa yajibu raf'un najasati minats thawbi wal badani wal makani. Dan wajib untuk sah solat itu mengangkat hadas, mengangkat najis, maknanya menghilangkan najis. Menghilangkan najis daripada pakaian dan daripada badan dan daripada tempat. Dia wajib dia menghilangkan najis daripada pakaian dia, pakaian yang dipakai dia, malbus dia, ataupun pakaian yang ditanggung. Dia tak pakai pakaian tu, tapi dia tanggung macam syal, kain lidah. Dia ada ditanggungkan pakaian tu. Pakaian tu pun mestilah suci, bersih. Ataupun kopiah, kain serban yang dipakai pun sama juga, mestilah bersih, suci daripada najis. Dan badan, pakaian saja bersih, tapi pakaian badan kena najis, tak boleh juga. Badan pun mesti suci daripada najis. Wal makan. Baik, dan badan tadi itu termasuk juga di dalam hidung. Dalam hidung, dalam mulut, ada najis, kena bersihkan. Di sini dikira zahir. Bab mandi dalam mulut, dalam hidung ni dikira batin. Tak wajib pun kita nak mandi itu kita nak kena basahkan sampai ke dalam, nak mengalirkan air sampai dalam hidung ataupun dalam mulut. Tapi bab solat ni dia masih dikira sebagai zahir. Kalau darah hidung kena bersihkan, darah mulut kena bersihkan. Dan makan tempat solat. Maksud tempat solat ni tempat yang pakaian kita dan anggota kita sentuh tempat tersebut. Itu maksud dengan makan di sini, suci tempat, iaitu tempat yang anggota dan pakaian kita menyentuh tempat tersebut.
Kalau anggota kita dan pakaian kita tak menyentuh tempat tersebut, itu tak ada masalah kalau tempat tu najis. Tempat tu najis tapi kita tak sentuh tempat. Satu lampu je tak? Ambil lampu sikit je. Siapa ni? Kok ada Zohir Karamah? Ada Zohir Karamah kan? Utah tak ada wali pun. Putih. Kita sambung. Baik, kalau tempat saya nama. Kalau tempat solat tu ada najis, tapi pakaian dia dan tubuh badan dia ni tidak menyentuh tempat tersebut, tidak ada masalah. Contohnya ketika dia sujud, membetuli dia punya dada dia tu ada najis, tapi dia tak sentuh. Hukum solat dia sah, tetapi makruh. Habis ke semua ni? Tak ada semua. Semua tak ada. Baik, baca dalam kitab, kata syarah rahimahullah, al-ma'na anna min syuruti sihhati shalah at-taharata 'anil najasah ghairil ma'fuwi anha fi thawbi wal badani wal makani. Katanya apa ni, daripada syarat-syarat sah solat tu adalah suci daripada najis, iaitu najis yang tidak dimaafkan daripadanya. Adapun najis yang dimaafkan itu tidak ada masalah. Contohnya apa ni, sedikit najis ataupun najis daripada serangga-serangga yang kita bunuh, lepas tu ada lekat darah dia, ada sedikit, itu semua dimaafkan. Lepas tu asarul istinja, orang yang beristinja, apa ni, jadi istinja ni dia tidak menghilangkan najis, dia tidak menghilangkan kesan najis. Apa dia? Salah saya nama. Dia kalimat tu. Asar masih ada, dia hanya menghilangkan ain najis, tapi asar tu masih ada. Jadi itu semua dimaafkan, tidak ada masalah. Jadi daripada syarat-syarat sah solat tu suci daripada najis yang tidak dimaafkan pada pakaian, pada badan dan pada tempat. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di Fatimah binti Abi Hubaish radhiyallahu anha, fa idza aqbalatil haidah fada'is salata wa idza adbarat faghsili anki dama wa salli. Apabila datang haid, maka tinggalkanlah oleh kamu akan solat, dan apabila adbarat, berpaling, maknanya dah darah tu dah berhenti, maka faghsili anki dama, suruh basuh daripada diri kamu tu darah. Nak kata bila ada darah ni tak boleh nak solat, kena basuh dulu, fasaq wa salli, dan solatlah. Jadi Nabi SAW suruh dia basuh dulu darah daripada diri dia dan solat. Wa mislu thawbi mahmulul musalli, dan seperti pakaian tu apa yang ditanggung oleh musalli, orang yang solat tu. Wa minal badani, dan daripada badan tu juga dakhilul ain wal fam wal anfi, dan dari termasuk daripada badan tu juga dalam mata, dalam mulut dan juga dalam hidung.
Wal muradu bil makan, dan yang dimaksudkan dengan tempat tu ma yulaqi badanal musalli. Alhamdulillah. Wal muradu bil makan ma yulaqi badanal musalli wa ma yulaqi mahmulahu. Yang dimaksudkan dengan tempat di sini, tempat tu nak kena bersih, iaitu tempat yang menyentuh badan orang yang solat. Jadi terbalik tau. Tempat yang disentuh badan orang yang solat, badan ke tangan dia, apa-apa anggota dia lah yang disentuh oleh orang yang solat, dan juga ma yulaqi mahmulahu, apa yang disentuh oleh apa yang ditanggung oleh orang yang solat. Pakaian dia ataupun dia punya kain dasyah, kan kalau dia sujud contohnya, dia ada pakai kain syah, dia gulung kat tengkok dia. Jadi bila dia sujud, ada kain tu jatuh kena tempat solat dia tu. Jadi tempat yang kena sentuh kain tu mestilah suci juga. Kalau tersentuh najis, tak boleh. Tu kita akan tengok nantilah masalah mubtilatus solah. Masalah dah datang najis macam mana. Baik. Wa yajibu 'alal qadiri an yusalli al-fardha qa'iman, dan wajib atas orang yang mampu untuk berdiri, bahawa ia solat fardu dalam keadaan berdiri. Al-makna anna min syuruti sihhati solat al-qiyamu fi salatil mafrudati 'alal qadir. Maksudnya daripada syarat-syarat sah solat itu adalah berdiri pada solat fardu 'alal qadir, atas orang yang mampu. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam li Imran bin Husain, kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Imran bin Husain, salli radhiyallahu ta'ala anhu, salli qa'iman fa in lam tastati' fa qa'idan fa in lam tastati' fa 'ala janbi. Sahabat Nabi dia kena penyakit buasir. Betul, dia datang tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai solat. Nabi kata, salli qa'iman, solat kamu dalam keadaan berdiri. Fa in lam tastati', maka jika kamu tak mampu, ada kaid, maka jika tak mampu, barulah fa qa'idan, maka solatlah dalam keadaan duduk. Fa in lam tastati', maka jika kamu tak mampu, fa 'ala janbin, ke di atas lambung, mengiring ke kanan ataupun ke kiri. Afdalnya mengiring ke kanan. Di sini hari tu ahli majlis fatwa Kedah duk berbahas masalah duduk atas kursi ni. Duduk atas kursi kan. Jadi benda tu zaman ni ada orang duduk atas kursi. Jadi nak tengok pada nas lah. Nas Nabi sebut faqaidan. Qaidan di situ adakah yang dimaksudkan duduk tertentu? Maka nak tahu nak bahajak pada kamus. Tu yang kadang-kadang tak selesai. Perjumpaan pertama tak selesai. Qaidan ni macam mana? Adakah beza dengan jalisan? Nampak Nabi sebut qaidan, Nabi tak sebut jalisan. Adakah merupakan hai'ah yang tertentu? Tak terlupa kata sepakat. Pergi balik tengok kamu siapa semua cari balik. Tu nak bahas satu masalah tu. 3 pertemuan barulah selesai. Nak putuskan lah ni, nak putuskan satu fatwa, satu hukum. Masalah duduk di atas semayang, solat di atas kursi. Macam mana? Baik. Tanbihun, al-qiyam ruknun min arkanis salah wa laysa bi syartin tataqam. Tu tinggal. Tanbihun, al-qiyam ruknun min arkanis salah wa laysa bi syartin. Hadza tanbihun, ini satu peringatan. Al-qiyam adalah satu rukun daripada rukun-rukun solat. Wa laysa bi syartin, bukannya syarat. Tapi kenapa musannif sebut kat syarat ni? Walizalika qala Syekhul Jawi, dan kerana itulah telah berkata Syekh Jawi kepada Syekh Nawawi Jawi, dia ada syarah kitab ni, wala'alla hikmata dzikrihi huna wa lam yazkurhu fi arkanis shalah ma'a annahu ruknun fil fariidah annahu qabla niyyati wa taharrum fihi syartun wa rukniyatuhu innama hiya ma'ahuma wa ba'dahuma. Dia kata barangkali lah hikmah menyebut musannif di sini pada tempat syarat ni,
syarat solat ni, walam yazkurhu, dan dia tidak sebut pun qiyam pada rukun-rukun solat. Nanti rukun solat ni kita tengok dia tak sebut pun qiyam. Sedangkan berdiri ni rukun pada solat fardu. Hikmah dia annahu wala'alla hikmata dzikrihi huna wa lam yadhkurhu fi arkanis solat ma annahu ruknun fil faridah. La'alla tu annahu, ni jumlah ni jadi jawab la'alla. Jawab la'alla dah. Jadi apa? Khabar. Annahu qabla niyyati wa taharrum fiha syartun. Bahwasanya qiyam sebelum niat dan sebelum taharrum takbiratul ihram pada di dalam solat adalah syarat. Dan wa rukniyatuhu, dan keadaan qiyam tu rukun. Rukniyatuhu maksudnya kaunul qiyami ruknan, keadaan qiyam tu jadi rukun hanya saja hiya rukniyatuhu tu ma'ahuma, keadaan qiyam tu rukun tu adalah bersama-sama niat dan taharrum dan selepas tu. Jadi selepas, sebab itulah disebut di sini. Waktu niat, waktu angkat takbir kan kena berdiri. Mana boleh dalam keadaan duduk, mana boleh dalam dalam keadaan duduk tak boleh. Keadaan rukuk ke, maknanya bukan dalam had duduk, bukan dalam had berdiri. Jadi barangkali hikmah disebut tu di sini tu inilah sebenarnya yang disebutkan. Baik, wa yajibu 'alal musalli fil qiyam an yansiba 'idha an yansiba 'idhama dhahrihi fa in lam yaqdir 'ala dhalika qama kaifa amkanahu. Baik, wajib atas musalli fil qiyam pada ketika berdiri dia tegakkan tulang belakang dia tu. Fa in lam yaqdir 'ala dhalika, tak mampu dia berdiri sebagaimana dia mampu. Kalau orang bongkok, bagi bongkok dah. Dia tak boleh naik dah ni. Tak boleh naik. Takat mana boleh naik, takat tu lah. Fa in ajaza an qiyamil qiyam, maka dia kalau dia lemah daripada berdiri, tak boleh berdiri, qa'ada kaifa syaa, dia boleh dia duduk sebagaimana yang dia inginkan. Nak duduk mutajabkan duduk, dia nak duduk muftarish ataupun nak iftirash, ataupun nak duduk tawarruk, duduk tahiyat akhir, ataupun nak duduk tarabbuk, duduk bersila pun boleh, tidak ada masalah. Tapi yang afdalnya duduk iftirash. Wa raka'a muhadiyan jabhatahu ma qaddama rukbatayhi, dan dia rukuk dalam keadaan membetuli dia punya wasana samat, dia punya dahi dia, apa yang di hadapan lutut dia, sebut lupa lah kalimat. Jadi dia ni lah macam ni. Dia membetuli apa yang di hadapan lutut. Tapi yang afdalnya an yuhadhiya mahalla sujudihi. Afdalnya membetuli mahal tempat sujud dia. Dia lebih lagi lah. Lepas tu wadhabitul ajz, ini nak dhabit al-ajz. Nak tahu macam mana lemah tak lemah ni, lemah macam mana? Ni nak dhabit dia lah. Dhabit lemah, antal haqahu bisababihi masyaqqatun syadidah wa hiya allati la tuhtamalu fil 'adah, iaitu mengiringi akannya dengan sebab lemah tersebut, dengan sebab al-'ajz itu masyaqqatun syadidah, satu kesusahan yang bersangatan. Wa hiya allati, dan masyaqqah syadidah itu ialah masyaqqah yang tidak ditanggung pada adat. Kalau berdiri ni memang sakit lah. Memang jadi pusing kepala, ataupun dia demam, memang dah teruk sangat demam dia. Diri tu memang agak menyusahkan dia. Maka dia boleh duduk. Ada masyaqqah syadidah, dia boleh duduk. Kadawarani ra'si raqibi safinah, seperti berpusing kepala orang yang menunggang, orang yang naik kapal. Mabuk laut tu. Dia tak boleh nak diri. Diri dia jadi pusing.
Baik, tak boleh duduk fa in ajaza 'anil qu'ud shalla muttadi'an 'ala janbihi. Tak boleh duduk solat mengiring. Wal afdal an yakuna 'ala janbihi al-ayman. Afdalnya ni apa ni an yakuna 'ala janbihi al-ayman. An yakuna litija'atu 'ala janbihi al-ayman, di atas lambung kanan. Wa yastaqbilul qiblata bi muqaddami badanihi wujuban, dan dia menghadap kiblat dengan muqaddam, bahagian depan badannya. Wujuban, wajib. Bahagian depan dah. Ni dada kita ni waktu kita berdiri pun dada juga. Dada waktu mengiring ni muqaddam badan kita ni. Nah, dada kita pun akan menghadap kiblat juga. Itu wajib. Adapun muka sunat. Wa bi wajhihi nadban. Fa in ajaza anil ittija', kalau dia tak boleh juga nak mengiring ke kanan ataupun ke kiri, shalla mustalqiyan ala dhahrihi. Dia tidur dalam keadaan mengiring. Mengiring Ana tahu. Bertelentang, berbaring. Kalau ni terlentang kan merah. Dua kali ya. Berbaring. Tukar berbaring, mengiring tak tadi tu, berbaring. Wa yajibu an yarfa'a shalla mustalqiyan ala dhahrihi. Wa yajibu an yarfa'a ra'sahu qalilan bi syai'in yatawajjahu bihi ila al-qiblah. Dan wajib dia angkat sikit kepala dia dengan sesuatu, bantai ke apa ke, yang apa ni, dia menghadap kepala dia tu ke kiblat. Tak sikit dah, bagi diri sikit. Jadi dia akan kepala dia hadap ke kiblat, menghadap dengannya ilal kiblah. Yatawajjahu bihi bi ra'sihi ilal kiblah. Fa in ta'azzara tawajjuhu bihi, kalau dah tak boleh. Contohnya orang yang pakai apa kat dia punya leher tu, leher dia patah ke ataupun doktor nak jaga ke bahaya kalau dia bergerak letak benda tu, duduk macam tu lah. Kalau tak boleh, ta'azzara tawajjuhu bihi, uzur daripada menghadap dengan kepala dia, wajaba bi akhmasaihi. Mudah kata akhmasai ni kaki dia tu, duduk macam tu menghadap dengan kaki dia. Kalau tadi kepala dengan kaki sekali, tapi kaki tu apa, kaki tak wajib kalau tak silap. Yang ingat kaki tak wajib akhmasai ni. Tapi bila tak boleh kepala, wajib dengan akhmasai. Wajaba bi akhmasaihi. Summa in arqaqa ruku'a was sujuda ata bihima. Kemudian jika dia mampu untuk rukuk dan sujud, maka dia datangkan dengan kedua-duanya sekali. Awir ruku'a faqat karrarahu lisujud. Kalaulah dia mampu rukuk dan sujud, dia datangkan rukuk dan sujud. Kalau dia hanya mampu rukuk saja, maknanya dia rukuk 2 kali, yang kali kedua tu untuk sujud. Tapi rukuk kali kedua tu bagi bawah lebih sikit, berbanding dengan rukuk dia yang pertama. Dia faham? Kalau orang tu dia mampu rukuk dan sujud, dia pun datangkan dah rukuk dan sujud tu. Kalau hanya mampu rukuk saja, sujud tak boleh, dia rukuk 2 kali. Rukuk kali kedua tu adalah sujud, sebagai ganti sujud, tapi lebih sikit, dia rukuk lebih sikit kali kedua tu. Nak bagi beza rukuk dengan sujud. Nombor 4 tu disebut wazadalahu qalilan ala akmali ruku'in amkana. Jika dia mampulah dia tamayyaza anil ruku', fa in lam yumkinhu lam yalzamhu ja'lu aqalli ruku'i lahu ja'lu aqalli ruku'i lahu wa akmalihi lisujud. Wa man ajaza amma dzukira, kalau dan barang siapa yang lemah, tak mampu daripada apa yang disebutkan, berdiri tak boleh, duduk tak boleh, mengiring tak boleh, berbaring tak boleh, semua tak boleh, wajib alaihi an yumi'a bi ra'sihi li ruku'i was sujud. Ni nak cakap tak boleh rukuk, tak boleh sujud ni. Kalau dia tak boleh lemah daripada apa yang tersebut tadi, maka dia hanya buat isyarat saja. Wajib atasnya mengisyaratkan dengan kepala dia untuk rukuk dan juga sujud. Wa yajibu an yakuna ima'uhu lisujudi akhfadha, dan wajib bahwasanya isyarat kepala dia tu untuk sujud tu lebih rendah. Dia semayang macam tu, kalau dia boleh bangun duduk untuk sujud, sujudlah. Untuk rukuk sujud, buatlah. Kalau untuk rukuk saja pun tak ada sujud, rukuk 2 kali, yang kedua tu ganti sujud.
Tak boleh juga, semua tak boleh. Rukuk tak boleh, sujud tak boleh. Dia hanya isyarat dengan kepala dia. Sembahyang macam tu. Jadi dia tunduk sikit. Sujud rendah lagi. Sujud rendah lagi. Tak boleh juga dengan mata. Fa in ajaza anil ima bi ra'sihi, maka jika dia tak mampu daripada isyaratkan dengan kepala dia, au ma'a bi tarfihi, maka dia isyarat dengan mata dia. Mata pun tak boleh ke? Fa in ajaza an dzalika, maka jika dia lemah daripada yang tersebut, ajra arkanas solah ala qalbihi. Dia sedap-sedap dengar orang cakap, boleh sembang apa semua dah. Tapi memang dia lemah sangat dah. Dia pun masih akil lagi, tak gila lagi, tak hilang, masih waras. Waktu ni dia memperlakukan rukun-rukun solat ala qalbihi, dengan hati dia. Dia tengah tasawur dalam ni, dia khayal. Sekarang dia pun kat takbir. Kalau dia cakap, dia cakap dia takbir, dia khayal dalam diri dia, dia kata sekarang dia pun kat takbir. Dia pun Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, alhamdulillah katsira, baca Fatihah, baca surah. Lepas tu tak ada khayal dalam diri dia, dia rukuk Allahu Akbar. Jadi dia benda tu dah dalam. Rupa solat tu di dalam lah. Dia khayalkan, dia perlakukan di rukun-rukun solat ala qalbihi wala i'adata alaihi. Tapi kalau tak boleh mulut tak boleh buka dah, tak boleh baca dalam hati, itu je lah. Baca dalam hati. Wajib bagi yang wajib, sunat bagi yang sunat. Tak boleh juga panggil orang ramai, solat dah dia, mati dah. Wala tasbutu salatu anhu madama aklu sabitan. Tidak gugur solat daripadanya selama mana akal dia masih sabit. Lagi mana tak gila, masih waras, dia mukallaf. Jadi memang hilang akal, itu tak mukallaf. Wa kharaja bil fardhi an-naflu, dan keluarlah dengan kata fardu solat sunat. Fa innal qiyama fihi mandubun. Sesungguhnya berdiri pada solat sunat tu mandub. Sunat je. Fa yajuzu walau lil qadir al-qu'udu wal ittija'u fihi. Maka harus, walaupun bagi orang yang mampu untuk berdiri, harus untuk dia duduk dan harus untuk dia mengiring pada solat sunat. Pada solat sunat. La al-istilqa. Istilqa tak boleh. Nak sembahyang berbaring tak boleh. Kau lagi malam-malam nak ambil duk. Tak boleh. Solat berbaring tak boleh. Mengiring tak apa. Mengiring tak apa. Agak-agak dah ada wuduk apa semua tu, rasa malah. Mengiring daripada tak buat apa, baik solat. Boleh, tak ada masalah. Tapi nak rukuk, nak sujud, dia kena bangun duduk. Nak rukuk, nak sujud, dia kena bangun duduk. Lakin dia kata pahala al-istilqa tu, lakin lil qa'id, ni masalah pahala dulu boleh sebut. Lakin lil qa'idi nisfu ajril qa'im in kana qadiran ala qiyam. Tetapi bagi orang yang duduk tu separuh pahala orang yang berdiri. Orang yang sunat pahala berdiri, contohlah dia dapat 100. Orang yang solat sunat berdiri dia dapat pahala 100. Betul, orang yang solat duduk, dia mampu untuk berdiri tapi dia malah, dia duduk. Dia dapat pahala separuh daripada orang yang berdiri, dapat 50. Tapi kalau dia memang tak mampu, dia dapat pahala penuh. Dia tak mampu tapi dia dapat pahala penuh. Sebab tu dia kaitkan in kana qadiran alal qiyam. Wa dzalika liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla qa'iman fa huwa afdal wa man shalla qa'idan falahu nisfu ajril qa'im. Siapa yang solat man shalla qa'idan dalam keadaan berdiri, maka itulah yang afdal. Ni pada solat sunat, jangan pandai-pandai pergi bubuh kat solat fardu. Ni baca hadis ni. Man shalla qa'iman fa huwa afdal. Baca. Dia tak betul. Wa man shalla qa'idan, dan siapa yang solat dan akan duduk, falahu nisfu ajril qa'im, maka baginya separuh pahala orang yang berdiri. Wa man shalla na'iman falahu nisfu ajril qa'id. Anda boleh ke solat duduk? Tengok apa tu? Wa rawahu al-Bukhari qala al-Imam an-Nawawi wal hadis warada fi man yusalli nafla qa'idan aw muttaji'an min qudratihi 'ala al-qiyam. Maksudnya iman tu muttaji'an.
Jadi kalau solat muttaji'an boleh duduk, boleh berdiri, tak mau berdiri. Duduk pun boleh, tak mau duduk. Nak muttaji'. Muttaji' jawab dia dapat separuh pahala solat duduk. Orang duduk dapat 50, dia dapat 25. Dia dapat 25 pahala orang solat duduk. Wa man shalla an-nafla muttaji'an, dan barang siapa yang solat sunat secara mengiring, wajaba alaihi an yaqa'uda lil-ruku'i was-sujudi in qadara alaihima. Siapa yang solat sunat secara muttaji', maka wajib atas dia bangun untuk rukuk dan sujud sekiranya dia mampu atas kedua-dua tersebut. Wala yajuzu lahu fi hadhihi al-halah an yumi'a bihima. Tidak harus baginya pada hal ini, ketika dia mampu ni an yumi'a bihima. Maksudnya dia isyarat dengan rukuk dan sujud. Kemudian tatimah fi syurutis solat. Ini tatimah bagi syarat-syarat solat. Ada lagi syarat-syarat solat, tapi dia tak sebut. Musannaf tak sebut, jadi syarah ini disebutkan di sini. Kita boleh bacalah. At-taharah 'anil hadas al-asghar wal akbar. Alla ya'taqid al-musalli fardhan muayyanan min furudiha sunnah aw annahu sunnatun. Kenapa? Ulang. Ingat tanya lagi. Ingat tak tanya. Ada apa syurutus solat? Syurutus solat ada apa? Syurutus solat ada apa? Oh dia. Amal syurutus solat apa? 10. Tu syurutul wudu. Ada 10. Syurutus solat ada apa ni? Apa buat tak? Bukhari. Syurutus solat sama ni syurutul wudu 10. Dalam Zabina. Allahu a'lam. Kita masuk untuk solat. Subhanallah wa bihamdihi.